Assalamualaikum, kami dari kumpulan 2 pelajar daripada UUMPS Kampus Kota Kinabalu, Sabah. Kami memilih isu COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat bertemakan falsafah kemanusiaan. Pandemik COVID-19 mula dikesan di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember 2019. Namun, isu ini sekaligus telah memberi impak yang sangat besar terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. Kumpulan kami mengambil contoh penyakit mental sebagai kesan yang sangat memberi impak yang besar kepada kesihatan dan sosial masyarakat. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara adalah kadar bunuh diri dan penyakit mental, terutama sekali apabila negara kita dalam situasi mengharungi pandemik COVID-19. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala masalah-masalah kesihatan mental. Definisi penyakit mental: tiada istilah rasmi atau satu definisi yang tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditakrifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendali tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud keadaan kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Sehubungan dengan itu, kesihatan mental boleh terjejas disebabkan oleh masalah pertukaran keadaan persekitaran dan keadaan sosial secara mendadak, contohnya cara seseorang itu mengendalikan tekanan untuk membiasakan diri menjalani kehidupan norma baharu. Manakala mereka yang mempunyai penyakit mental pula mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian individu terjejas sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan dan ia memang memerlukan rawatan. Daripada sudut falsafah kemanusiaan, masalah atau penyakit mental ini adalah di bawah kategori falsafah minda. Ini adalah medan yang agak baru yang berkaitan dengan persoalan kesadaran dan bagaimana ia berinteraksi dengan baik, badan dan dunia luar. Filosofi minda tidak hanya menanyakan apakah fenomena mental dan apa yang menimbulkan, tetapi juga apa hubungannya dengan badan fizikal yang lebih besar dan dunia di sekeliling kita. Etias dan ahli teori mempunyai pelbagai pendapat mengenai sifat minda manusia. Dengan hampir semua etias menganggapnya sebagai bahan dan semula jadi, manakala ahli-ahli teori menegaskan bahawa kesedaran tidak boleh menjadi fizikal. Sekian dari saya. Seperti yang sedang kita lalui sekarang, seluruh negara sedang menjalani kehidupan norma baru. Hal ini sekaligus menimbulkan cabaran terhadap kesihatan dan sosial masyarakat Malaysia. Contohnya, cabaran yang sangat menjadi isu pada era pandemik ini ialah cabaran dalam menangani emosi dan mental. Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini kita dikejutkan tentang berita terhadap seorang warga tua yang berumur 63 tahun yang telah disahkan positif COVID-19. Beliau ditemui mati, dipercayai terjun dari tingkat 8 bangunan Hospital Queen Elizabeth I pada 22 Oktober 2020 pada 9.15 malam. Hal ini disebabkan masalah mental dan emosi yang dihadapi oleh beliau. Dalam tugasan ini, kami telah menemu bual seorang pensyarah pelatih dari Fakulti Perubatan Universiti Malaysia Sabah. Menurut Dr. Nadrin, melalui sesi temu bual bersama beliau, antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pelajar ialah menjalani sesi pembelajaran atas talian. Hal ini adalah perkara baru yang terpaksa dilalui oleh anak-anak kita. Sekaligus, hal ini telah menjadi isu
kepada masyarakat Malaysia dan juga memberi impak yang sangat drastik terhadap emosi dan mental di kalangan pelajar dalam menghadapi cabaran di musim era pandemik COVID-19. Secara logikal, cabaran akibat pandemik ini adalah paling terkesan kepada golongan B40. Berpandukan kepada falsafah kemanusiaan, manusia mestilah meletakkan prinsip hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu mengubah mentaliti dan tidak menganggap penyakit ini sebagai musibah, namun ianya adalah cabaran dan pengalaman agar kita lebih kuat serta bersedia menghadapi situasi yang lebih getir pada masa hadapan. Sejurus itu, perspektif dalam cabaran ini, seseorang individu mestilah menerapkan prinsip-prinsip dalam hidup mereka dengan percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan negara. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara dan memiliki khasiat yang seimbang dan sepadu. Pasti terdapat pelbagai kesan akibat pandemik COVID-19 ini. Antara kesan terhadap kesihatan ialah seorang individu akan mengalami simptom-simptom seperti kesukaran bernafas, batuk yang teruk, kehilangan deria bau, sakit tekak, mengalami trauma, gangguan mental dan emosi, serta kesan yang sangat membimbangkan lagi jika virus ini terkena kepada pesakit yang mempunyai latar belakang penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, masalah buah pinggang dan jantung. Selain itu juga, kesan yang menjadi isu kepada masyarakat Malaysia kini ialah kesihatan dan masalah mental yang semakin membimbangkan. Hal ini berikutan akibat masalah kesihatan yang dialami oleh pesakit yang dijangkiti COVID-19 dan menyebabkan mereka tidak dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Secara metafizik, seseorang yang terkena coronavirus sangat terbatas penglibatan sosial sekaligus menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi dan gangguan mental. Oleh sebab virus ini mudah merebak, hal ini juga sekaligus akan memberi perubahan yang drastik dan impak besar terhadap sosial masyarakat. Misalnya, tidak dibenarkan berkumpul atau berjemaah di rumah-rumah ibadat, tiada aktiviti ziarah menziarahi di kalangan sanak saudara semasa hari perayaan, tidak dibolehkan mengadakan sebarang perhimpunan umum dan sebagainya. Tahap stres harian mereka meningkat semasa COVID-19. Pada pendapat Dr. Nadrin juga, tidak dinafikan bahawa semua golongan dan masyarakat di seluruh dunia sangat terkesan disebabkan perubahan normal baharu ini. KKM telah mengeluarkan Standard of Procedure SOP yang mesti dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat, seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak sekurangnya 1 meter, elakkan berada di tempat yang sesak dan sebagainya. Hal ini adalah salah satu cara pencegahan dan penyelesaian daripada penyebaran wabak coronavirus menyebar secara berleluasa. Selain itu, antara inisiatif kerajaan dalam membendung pandemik ini, kerajaan juga telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020 dan dilanjutkan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB serta Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD mengikut keadaan tahap risiko sesuatu daerah. Sehubungan itu, melalui perutusan Perdana Menteri Malaysia, beliau tidak henti-henti menyeru rakyat agar sentiasa tetap berada di rumah bersama keluarga dan teruskan amalan Kita Jaga Kita. Bukan itu sahaja, malah kempen Stay at Home juga diadakan. Pihak media sama ada melalui radio, televisyen, akhbar dan media sosial sudah memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan dalam mewar-warkan kempen Stay at Home demi untuk mengurangkan penambahan kes positif jangkitan COVID-19. Justru itu, langkah penyelesaian untuk individu yang mengalami masalah mental akibat tertekan dengan pandemik ini, antara langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan adalah memperbaiki strategi menangani masalah, mengukuhkan sokongan sosial dan mengamalkan gaya hidup sehat.
Pada peringkat yang lebih besar, penekanan perlu diberikan kepada promosi kesihatan mental. Promosi kesihatan mental memerlukan penglibatan pelbagai pihak seperti sektor kerajaan, swasta dan organisasi komuniti. Tumpuan harus diberikan kepada promosi kesihatan mental sepanjang hayat, iaitu dari peringkat kanak-kanak lagi. Ini adalah untuk mencegah penyakit mental daripada berlaku ketika peringkat dewasa dan warga tua. Antara inisiatif lainnya, Pertubuhan Yayasan Food Bank Malaysia (YFBM) ditubuhkan untuk memimpin dan mengurus serta menyelaraskan inisiatif bank makanan sebagai sebahagian daripada inisiatif peduli rakyat dalam konteks negara penyayang. Tujuan yayasan ini ditubuhkan adalah kerana hasrat untuk menyelamatkan lebihan makanan dari pengilang, pemborong, pasaraya besar dan industri hotel uruskan dan sebarkan semula kepada komuniti B40 yang disasarkan di institusi pengajian tinggi, rumah kebajikan, pusat kebajikan dan program perumahan rakyat termiskin PPRT yang dikenal pasti melalui rakan strategik untuk mengurangkan sisa makanan dan membantu meringankan dan mengurangkan kos hidup rakyat Malaysia yang kurang bernasib baik. Secara tidak langsung, Yayasan Food Bank ini juga sekaligus dapat menyelesaikan atau mengurangkan kadar masalah mental di kalangan rakyat yang terkesan akibat COVID-19, terutama sekali kepada golongan B40. Pertubuhan ini juga sekaligus memberi sumbangan kepada masyarakat pelbagai budaya. Berpandukan kepada falsafah pendidikan negara, matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. Insan yang baik ia ini secara optimis menjadi warga negara Malaysia yang baik. Mereka ini hendaklah memiliki serta menghayati ciri-ciri yang berikut: percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Dan ianya mestilah selari dengan asas kerukunan hidup bermasyarakat, ialah bermuafakat dan berperpaduan yang melambangkan wujudnya kesatuan hati. Perpecahan dan persengketaan pula menyebabkan anggota masyarakat itu akan sentiasa bergelut dengan tarikan yang berbeza arah. Ini bermakna konflik yang tidak berkesudahan akan menghantui kehidupan masyarakat. Justru bagi membentuk sesebuah negara yang padu, mesti ada etika dan falsafah kenegaraan yang dapat membina kecintaan, patriotisme, kesetiaan, permuafakatan dan perpaduan rakyatnya. Di negara kita, kerajaan menggubal rukun negara sebagai falsafah, etika dan ideologi negara. Sewajarnya lah setiap rakyat memahami latar belakang objektif dan prinsip rukun negara itu. Dari segi latar belakangnya, rukun negara digubal selepas berlaku peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa itu mendorong pemimpin negara daripada pelbagai kaum memikirkan formula bagi memulihkan perpaduan kaum yang lebih utuh dan kental. Tun Abdul Razak Husin yang mengetuai Majlis Gerakan Negara ketika itu menubuhkan 3 badan, iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara. Hasil perbincangan yang diadakan oleh Majlis Perundingan Negara, lahirlah rukun negara. Ia digubal sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat bersatu padu, adil dan harmoni. Ideologi negara ini diisytiharkan yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970, iaitu ketika negara menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-13. Sejak diperkenalkan, rukun negara menjadi dasar kesatuan dan perpaduan bangsa serta pedoman bagi kegiatan hidup masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini. Rukun negara mempunyai 5 objektif, iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak dan untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. 5 prinsip rukun negara
pula ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara harus dilihat dan difahami sebagai nilai kenegaraan yang sangat mendasar dan ia mesti difahami dan dihayati dengan penuh komitmen, kesedaran dan penghayatan oleh setiap rakyat di negara ini. Oleh itu, rukun negara harus dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat meningkatkan perpaduan dan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakkan kembali melalui gagasan Satu Malaysia seperti disarankan kerajaan. Kesimpulannya, secara yang kita fahami bahawa menurut falsafah kemanusiaan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini mestilah mempunyai unsur-unsur rohani dan emosi yang merangkumi aspek-aspek seperti keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat, berbudi pekerti mulia, berbakti dan berkorban. Selain itu, agama merupakan kebutuhan alamiah bagi setiap manusia. Namun, hubungan antara manusia dan agama selalu menjadi perdebatan. Ini disebabkan manusia mempunyai akal yang juga harus digunakan. Bahkan, Einstein menyatakan bahawa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Islam sebagai salah satu agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk mengatur semua sendi kehidupan. Akhir sekali, dengan berpandukan prinsip-prinsip yang terdapat dalam falsafah kemanusiaan, maka kemungkinan besar peningkatan masalah dan penyakit mental akibat pandemik COVID-19 ini dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih.